Selamat petang, salam sejahtera. Ada satu berita baik yang akan saya kongsikan dengan Anda semua melibatkan SPRM dan tangkapannya. Wah, ini memang luar biasa apabila SPRM dilaporkan telah pun menangkap 133 buaya ekonomi dana bencana. Wah, ini memang terbaiklah. Inilah yang kita harapkan yang dapat dilaksanakan tindakan proaktif dinamik daripada SPRM. Bukan diam-diam tidak berhasil. Tetapi yang kita mahu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kejutan besar kepada rakyat Malaysia. Saya lihat sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memang ada tangkapan-tangkapan, penahanan-penahanan yang luar biasa yang kita tidak pernah sangka boleh dilakukan, tetapi boleh dilakukan. Jadi, kalau ada orang yang mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bolehkah beliau meneruskan agenda memerangi rasuah atau tidak? Adakah Anwar Ibrahim sudah terhenti reformasinya untuk memerangi rasuah? Saya berfikir itu adalah soalan yang bagus untuk kita jawab. Kerana kita boleh lihat, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tak sampai pun 100 hari lagi, baru menjelang 100 hari, Anwar Ibrahim telah membuat reformasi yang sangat besar, perubahan di dalam kepimpinan ataupun di dalam tindakan proaktif SPRM dalam menangani kes-kes jenayah berkaitan rasuah, penyalahgunaan uang dan sebagainya. Yang terkini apabila disahkan, SPRM telah menahan 133 buaya ekonomi dana bencana. Wah, ini bukan alang-alang, bukan kepalang diberi nama, digelar sebagai buaya ekonomi dana bencana. Saya pikir bukan sekadar buaya boleh diberikan gelaran kepada penyangak-penyangak ini, tapi ia lebih tepat kalau kita kata mereka ini penyangak lintah yang memang besar kutukannya. Kerana pada pendapat saya rasuah itu adalah satu kutukan yang tidak perlu dibuat atau diterima oleh rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, kita sangat berbangga kerana SPRM makin hari makin berani, makin hari makin cekap, makin hari makin bertindak lebih cepat. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Bagi mereka yang belum lagi tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Saudara-saudara, kewujudan budaya ekonomi yang mengambil kesempatan membuat tuntutan palsu bagi memperoleh dana kerajaan mengakibatkan golongan yang selayaknya mendapat manfaat terpinggir sekaligus menjadikan ekonomi tidak mencapai perkembangan seperti yang dijangka. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Malaysia, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya berkata, hasil kerjasama antara SPRM dan agensi serta kementerian terlibat, seramai 133 individu terdiri daripada pemilik dan pengarah syarikat telah ditahan. Manakala lebih 100 syarikat disiasat melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah RM194 juta dalam operasi khas tahun lalu, dengan 34 pemilik atau pengarah syarikat telah didakwa di mahkamah. Tahun ini SPRM akan memberi tumpuan terhadap isu ketirisan dan penyelewengan dana dalam sektor sumber manusia, kebajikan, automotif, pendidikan dan pengajian tinggi, penternakan, pertanian serta peladangan. Tulis beliau di Kosmo hari ini. Saudara-saudara sekalian, ini pasti membuatkan semua kaki-kaki rasuah, penyelewengan uang, bahkan yang disebut sebagai buaya ekonomi ini bergegar lutut dan mungkin ada yang terkencing-kencing kerana takut dengan apa yang ditulis hari ini. Jelas beliau, nilai integriti dilihat semakin pudar dalam segelintir syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk membantu kerajaan menerusi penyaluran dana atau bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ini satu perkara yang saya kata tadi sebagai lintah penyangak yang terkutuk. Kenapa?
sepatutnya bantuan itu disalurkan kepada golongan yang memerlukan, golongan sasaran. Tetapi apa yang berlaku? Mengambil kesempatan pula. Harapkan pagar makan padi. Bukan sekadar pagar makan padi, tapi pagar makan sekali-sekali dengan tanahnya. Saudara-saudara sekalian, kata beliau lagi, kewujudan dana seperti Pelanjana Semula Ekonomi Negara, Penjana, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, dan Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia MARII bertujuan membantu rakyat yang terdesak atau terkesan dari tekanan ekonomi sepanjang pandemik COVID-19 serta meningkatkan potensi diri masyarakat. Bagaimanapun, wujud golongan individu, syarikat dan pertubuhan yang mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan palsu bagi memperoleh dana-dana untuk kekayaan sendiri menurut beliau. Inilah yang kita sebut tadi. Sudah dibagi betis, mahu peha lagi. Sudah dapat keuntungan yang sepatutnya mereka dapat, nak buat lagi tuntutan palsu pula untuk mendapatkan dana-dana untuk kekayaan sendiri. Itu sebabnya pada awal tadi saya kata terima kasih kepada SPRM dan juga Anwar Ibrahim, Kerajaan Malaysia, kerana lebih efektif cekap di dalam menangani kes-kes seperti ini. Inilah budaya buaya-buaya. Inilah budaya buaya-buaya dan inilah sikap buaya-buaya ekonomi di skala kecil dan sederhana. Nilai integriti semakin pudar dan tamak haloba menjadi budaya dan kesannya golongan pekerja dibuang, mahasiswa menganggur, peniaga-peniaga terpaksa menutup perniagaan. Jelasnya dalam satu kenyataan. Ujar beliau, ketirisan dana berpunca daripada kelemahan dalam proses semakan terhadap ketulinan maklumat yang menyebabkan beberapa syarikat dimiliki orang sama membuat tuntutan. Isu darurat kecemasan digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat due diligence terhadap pemohon. Kerajaan juga tiada mekanisme jelas memantau program atau aktiviti yang dijalankan untuk memastikan benar-benar dilaksanakan dengan jumlah peserta yang tepat dan tiada peraturan dan undang-undang jelas untuk diambil terhadap tindakan terhadap pemohon seperti senarai hitam, saman sivil dan tuntutan semula dana yang tidak dibelanjakan, ujar beliau lagi. Saudara, inilah kejutan paling besar yang kita terima pada petang ini daripada SPRM apabila SPRM mengesahkan telah menahan 133 buaya ekonomi dalam dana penjana. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye.